اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dimuliakan barisan dan kuasa surah Al-Najm. Dan iman para ustaz, ustazah, tuan haji, tuan hajah, tuan-tuan, para jemaah. Semoga kehadiran kita pada malam menghulu ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ilahi karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad. 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 Allahumma shalli 'ala sayyidina wa maulana Muhammad ya karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar semua? Amin. Syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana kita dapat nikmat Islam khusus. Amin ya rabbal alamin. Kita malam ni tentang sirah Nabi Musa, dan insyaAllah sedikit kalau ada ruang masa kita ambil sedikit tentang sirah besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan Nabi Musa dan Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Amin. Abu Lusyan ba'da Ramadan syahrullah bil Muharram afdalus salat ba'dal fariḍah al-qiyamul lail. Kita dianjurkan buat iaitu berpuasa. Hadis ini juga kepada kita puasa yang paling utama selepas puasa Ramadan ialah puasa bulan Allah, Syahrullah, ataupun lebih dikenali Muharram ataupun Asyura. Solat yang paling afdal selepas solat fardu ialah solat qiyamul lail. Jadi dua-dua ini telah tuan-tuan dan puan-puan berjemaah sekalian biasa melakukannya. Masuk saja awal Muharram, maka kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa yang panjang, minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai-bagai perkara yang baik atas diri sendiri, begitu juga kepada ahli keluarga dan juga muslimin dan muslimat. Alhamdulillah. Dan kita nak tunggu 10 Muharram, maka kita nak berpuasa. Ada setengah orang berpuasa daripada awal lagi, bermula 1 hinggalah 10. Ada yang berpuasa 9, 10, 11. Ada yang berpuasa 9 dan 10. Dan ada yang berpuasa 10 dan 11. Dan ada yang berpuasa
10 sahaja pada hari Asyura, dan ada yang tidak berpuasa. Pada tingkat awal tu berdoa umur panjang, panjang doa alhamdulillah. Tapi tiba masa pada Asyura, 10 Asyura tu tidak melakukan apa yang dia doakan. Sayang tak? Sayang. Dia kata tak apa, tahun depan ada lagi, umur masih panjang. Sekiranya umur panjang, sekiranya umur pendek, rugi ya. Sebab siapa yang berpuasa pada 10 Muharram, Allah ampunkan dosa-dosa setahun. Masya Allah, murahnya Allah Subhanahu Wa Taala terhadap diri kita. Saya bukan bincang puasa ini, tapi nak bincang sedikit tentang kenapa orang Yahudi berpuasa dan juga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebelum baginda berada di Yathrib tadi, berada di kota Madinah Munawwarah semasa baginda di kota Mekah, dan baginda mewajibkan atas dirinya berpuasa pada 10 Muharram. Tapi setelah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala fadl Ramadan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggantikan puasa 10 Muharram itu kepada apa dia? Puasa sunat saja, sunat. Tapi fadilahnya sangat besar. Alhamdulillah. Ada tak ambil kesempatan tersebut? Ada. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Tak pasal. Tak ada suara. Satu kisah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Maka baginda melihat orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura. Lalu baginda bertanya, hari apakah ini? Mereka menjawab, ini adalah hari yang baik. Hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kami dari musuh, yaitu Fir'aun. Lalu Musa berpuasa pada hari tersebut. Baginda bersabda, akulah yang lebih berhak terhadap puasa Musa dari kamu sekalian. Maka baginda berpuasa dan memerintahkan berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Muslimi dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa perkaitan Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Allah Musa alaihi salam? Antaranya ialah perkaitan bulan Asyura, bulan Muharram. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berpuasa. Alhamdulillah. Yang kedua, perkaitannya ialah ada 4 bulan haram. Betul? 3 berkait, berjeket-jeket, bersebelah-sebelah, berturut-turut, dan 1 lagi berpisah, iaitu bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan 1 bulan yang terpisah itu adalah bulan Rajab. Jadi kehebatan bulan Muharram ini, kehebatan 10 Muharram ini adalah bulan Syahrullah. Allah kurniakan kelebihan kepada 2 umat ini. Masya Allah. Yang seterusnya, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dipanggil Zulhijjah. Zulhijjah ni iaitu hari-hari tasyrik. Bila?
9, 10, 11, 12, 13. Maka pada 9 Zulhijjah itu kita berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan kepada kita yang tidak pergi menunaikan haji dan umrah ke tanah suci Mekah, maka kita digalakkan, disunatkan berpuasa. Dia panggil puasa Asyura, Arafah. Puasa Arafah. Alhamdulillah. Jadi di sini mana yang dahulu? Datang Zulhijjah dahulu ke ataupun datangnya Muharram dahulu? Zulhijjah dahulu. Dan bulan 9 Zulhijjah itu adalah dimuliakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Kitalah juga termasuk. Sehinggalah dunia akhir zaman. Sehinggalah tidak ada lagi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doa-doakan kita tidak tergolong di kalangan termasuk pada hari-hari akhir dunia, iaitu hari kiamat. Kerana apa dia? Kerana pada hari kiamat sangat dahsyat, sangat dahsyat sungguh. Tak boleh. Dan di satu topik yang lain dicerita tentang berlakunya hari kiamat. Wallahu a'lam bissawab. Seterusnya perkaitan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Musa alaihi salam ini penceritaannya dalam Al-Quran. Nabi Musa penceritaannya lebih daripada 100 ayat. 120, 160 lebih. Manakala junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya ada 4 sahaja. Penceritaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Musa dalam Al-Quran tidak ada surah. Surah Musa tidak ada. Junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada surah Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa perkaitan penceritaan Nabi Musa? Nabi Musa ini ibunya yang bernama tak ingat. Yukabat. Yukabat mendengar satu berita yang menyatakan bahawasanya tentera Firaun mencari orang-orang perempuan yang hamil, yang mengandung bagi yang lelaki. Kenapa? Sebab Firaun bermimpi. Firaun bermimpi dan panggil ahli sihirnya taksirkan mimpinya tersebut. Bumi Mesir ini terbakar. Ahli sihirnya menyatakan bahawa suatu hari nanti seorang budak lelaki akan menghancurkan tuanku. Maka di sini Firaun telah mengarahkan pembesarnya dan tentera-tenteranya dengan zalim sekali, menyelinap seluruh negara Mesir, mencari perempuan-perempuan, ibu-ibu yang mengandung yang lelaki, yang ada kandungan lelaki, terus dibunuh oleh Firaun. Zalim tak? Zalim. 2 nyawa berlaku, 1 ibu, yang kedua anak. Yukabat rasa pada masa tersebut mengandung dan menyembunyikan kandungannya, sehinggalah Yukabat berjaya melahirkan baby tersebut. Maka digelarkan Nabi Musa alaihi salam, nama Musa. Hingga suatu hari
Allah memerintahkan Yukabat untuk menghanyutkan Musa ke sungai Nil. Daripada hulu dihilirkan. Allah berjanji bakal mengembalikan Musa dan mengangkatnya menjadi seorang rasul kepada Yukabat. Di hilir sungai, isteri Fir'aun, Aisyah, menemukan baby ini. Musa yang cantik, yang bersih, yang bercahaya. Kebetulan pula Aisyah ini tidak ada anak, isteri Fir'aun, yang Fir'aun paling sayang sekali. Sayang tak sayang Fir'aun kepada isterinya ini, dia buat satu panggil satu kuih lah, satu tempat khas untuk isterinya yang tercinta. Lalu Musa diambil sebagai ahli keluarganya, walaupun ditentang hebat oleh Fir'aun, tetapi kerana pujukan isteri, kelebihan seorang isteri terhadap suami, pujuklah betul-betul. Tak pujuk cara yang betul, suami ni buat bodoh, buat aja kan. Pandai-pandai lah. Jangan cerita lebih. Allah Subhanahu Wa Taala adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Minta maaf. Dia ni maksud ni di sinilah Musa. Musa adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu, kata isterinya. Jangan kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil dia menjadi anak kita. Maka diterima, dibesarkan. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala, janji Allah adalah tetap benar. Ibunya yang kerisauan dengan senang hati dapat masuk ke istana. Kenapa? Sebab Musa tak nak orang lain. Dia tak nak menyusu badan pada orang lain. Dia hanya nak kepada ibunya sahaja. Alhamdulillahirabbil alamin. Seterusnya Musa dibesarkan, maka Nabi Musa merantau keluar daripada istana dan meninggalkan Mesir menuju ke Madyan. Di sana dia bertemu dengan Nabi Shu'aib alaihi salam dan menikah dengan anaknya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa setelah 10 tahun, maka dia pun nak balik semula ke negara Mesir. Dia rasa rindu, dia rasa inilah peluang dia nak tengok semula ahli keluarganya. Begitu juga kepada ibu yang ibu apa dia? Ibu angkatnya, iaitu Aisyah, isteri pada Fir'aun. Nabi Musa melalui perjalanan dan diberikan oleh Nabi Shu'aib kambing dalam perjalanan tersebut. Maka sampai di satu tempat, suasananya pada masa Nabi Musa balik semula ke Mesir itu suasana yang sejuk, suasana yang dingin. Sampai di satu tempat, Nabi Musa pada waktu malam dia nak petik api. Api tersebut tak nyala. Dia menjadi keheranan. Maka ayat Al-Qasas ayat 30. Wa ma kunta bijanibil ghar bi'iz fadaina ila Musa amra. Ini ayat 44. Ayat yang 30. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aiman. Maka tak kala Musa sampai ke tempat api itu, setelah dia melihat di Bukit Tursina itu ada api, dia tinggalkan sekejap isterinya. Kamu duduk di sini, aku nak pergi dapatkan api yang di atas tersebut supaya dapat hangatkan tubuh badan kita semula. Maka diseru
dia dari arah pinggir lembah sebelah kanannya. Iaitu dari pinggir lembah yang ada di sebelah bukit itu yang berada di sebelah kanannya dari arah barat. Seperti disebut oleh Allah Subhanahu Taala dalam ayat yang lain, wa ma kunta bijanibil gharbiyyi iz qadaina ila Musa amra. Dan tidaklah kamu Muhammad berada di sisi yang di sebelah barat ketika kami Allah menyampaikan perintah kepada Nabi Musa alaihissalam. Hal ini menunjukkan kepada kita para jemaah yang dimuliakan bahawa Nabi Musa menuju ke arah tempat api tersebut. Api itu yang mengarah ke arah kiblat. Tempat yang baik, tempat yang suci. Apa berlaku? Para jemaah yang dikasihi sekalian, Allahumma salli ala Muhammad, dari arah pinggir lembah sebelah kanannya yang diberkati dari sebatang pohon kayu. Allah Ibnu Jarir menyatakan, telah menceritakan bahawasanya pohon itu adalah pohon samurai yang hijau yang berdaun lebat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Yaitu, ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Allah menarik dah Nabi Musa bertemu di Bukit Tur Sina. Bertemu, maksudnya di sini yang sedang berbicara kepadamu ini adalah Tuhan semesta alam yang maha besar, yang maha berkuasa berbuat terhadap apa yang dikhendakinya. Tiada Tuhan dan tiada Rabb selain Dia yang maha tinggi, lagi maha suci dari kemiripan dengan makhluknya dalam zat, sifat dan perbuatannya. Allah beritahu kepada Musa, aku adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa an alqi asaka, dan lemparkanlah tongkatmu itu. Junjungan besar Nabi Musa juga mendapat di sini satu tongkat. Apabila Musa lempar tongkat tersebut bertukar menjadi ular. Berkelimparan Nabi Musa lari, takut. Tapi Allah beritahu, dia akan selamat bersama denganmu, dan tongkat ini akan menjadi pelindung kepadamu. Wallahu a'lam bishawab. Maka Nabi Musa pun meneruskan perjalanannya ke mana? Ke Mesir. Tujuan Nabi Musa bertemu dengan Fir'aun semata-mata bukan nak menjadi pemerintah. Satu. Yang kedua, bukan nak harta Fir'aun. Kedua, bukan nak kedudukan. Dia bukan nak segala-galanya. Bahawasanya Nabi Musa bertemu dengan Fir'aun semata-mata kerana nak menyatakan bahawasanya Allah itu Maha Esa. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah sahaja. Sebagaimana yang saya beritahu tadi, Allah Maha segala-galanya. Adakah Nabi Musa adakah Fir'aun terima? Tidak. Dengan beberapa peristiwa berlaku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa apabila bertemu dengan Fir'aun, dia menyatakan bahawasanya sembahlah Allah. Sembahlah Allah. Tetapi dengan perasaan sombong, dengan perasaan rasa segala-galanya, dia meletakkan dirinya adalah Tuhan, dia segala-galanya berkuasa. Dia tidak mahu terima perlawanan Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, di sini dalam sirah menyatakan bahawasanya apabila Fir'aun terdesak, Fir'aun juga akan memperakui bahawasanya Nabi Allah Musa membawa nama Allah
adalah benar dan dia akan ikuti. Tetapi pada mulut sahaja dia tak nak melakukan, menerima la ilaha illallah. Yang pertama berlaku apabila Nabi Musa dicabar oleh Firaun, berlawan dengan ahli-ahli sihir, berlawan dengan ahli-ahli sihir. Firaun, adakah kamu bersetuju? Nabi Musa bersetuju. Maka pergilah pada satu tempat di persidangan zina. Zina, satu tempat yang mana 1 tahun itu diberi satu penghargaan, dibuat pertemuan yang ramai. Maka dibawa ahli Firaun yang menyatakan bahawa nak berlawan dengan Musa. Alhamdulillah, Nabi Musa seorang yang berani, seorang yang hebat. Dia tidak takut kepada sesiapa pun. Musa mendapat teman Harun, kerana Nabi Musa mohon dengan Allah Subhanahu wa taala kerana Nabi Harun ini pandai berkata-kata, pandai berbicara. Muslimin dan muslimat, atas izin Allah Musa bertemu dengan Harun yang juga diangkat menjadi nabi. Maka Nabi Musa pun pergi bersama dengan Harun memberi peringatan kepada Firaun dan pengikutnya. Nabi Musa menyeru menyembah Allah Subhanahu wa taala dan berbuat kebaikan. Menyeru sembah Allah dan buat kebaikan. Ini adalah sihir yang dibuat. Kata Firaun, aku adalah Tuhan, tidak pernah mendengar dari nenek moyangku. Kata orang-orang kafir. Firaun mula menentang Nabi Musa dan Harun, juga melawan ahli-ahli sihirnya. Nabi Musa minta kebenaran, kehebatan ahli-ahli sihirnya. Nabi Musa dah cabar. Mereka melontar tongkat ahli-ahli sihir, maka bertukar menjadi apa dia? Ular. Tetapi ular yang biasa-biasa sahaja. Apabila Nabi Musa melemparkan tongkatnya, hanya seekor saja ular, telan habis semua ular-ular ahli sihir. Maka ahli sihir menyatakan dia tunduk dan mengakui kebenaran Nabi Musa. Firaun tidak sekali. Namun Firaun tetap tidak mempercayainya, malah semakin marah kepada siapa? Nabi Musa alaihi salam. Itu satu peristiwa. Yang kedua, apabila Allah Subhanahu wa taala membawa kemarau yang panjang negara Mesir 10 tahun lamanya. Sungai Nil menjadi kering kontan. Habis air dah habis. Maka panggillah Firaun dengan pembesar-pembesar menteri-menterinya, bagaimana nak menyelesaikan masalah ini. Diberi cadangan supaya tentera-tenteranya keluar daripada tempat penginapan ni, keluar Mesir cari air. Maka mereka pun pergi cari air di luar kawasan Mesir, bawa balik, tetapi hanya segelas saja bawa balik air. Kenapa? Tengah jalan mereka minum, dahaga sebab suasana yang panas. Allah turunkan bala kepada siapa? Firaun, nak menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adakah Nabi Musa dan pengikutnya mengalami perkara yang sama? Tidak. Nabi Musa dan pengikutnya ada air. Muslimi dan muslimat dia macam Allah Subhanahu wa taala. Selesai sekali lagi, Firaun panggil menteri. Macam mana nak selesaikan masalah ini? Menterinya beri cadangan. Boleh kita panggil Musa untuk menyelesaikan masalah ini. Firaun bersetuju. Marilah. Kita boleh bertemu. Maka Nabi Musa pun pergilah. Suka Nabi Musa. Sekali lagi Nabi Musa beritahu, suruh sembah Allah. Maka Firaun kata, baik, sekiranya
Sekiranya apa dia? Sekiranya hujan turun, aku akan sembah Allah. Maka Nabi Musa pun berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hujan turun selama 1 bulan lamanya. Sungai ni penuh semula air. Adakah Firaun tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak sama sekali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Firaun membohongi Nabi Musa alaihi salam. Dia tidak memperakui bahawasanya Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Dia hanya memperakui dirinya adalah Tuhan. Dahsyat tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah Subhanahu wa taala. Maka Firaun juga mengancam Musa sehingga Musa dan Bani Israel, peristiwa yang ketiga, iaitu meninggalkan Mesir. Mereka lari. Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya lari daripada tentera-tentera Firaun dan juga Firaunnya sendiri. Allah memerintahkan Musa untuk memukul tongkatnya. Apabila sampai di tepi Laut Merah itu, Musa Allah perintahkan campakkan. Maka terbelah menjadi 12 lorong dengan dibantu oleh angin. Allah bawa angin. Perjalanan Nabi Musa dan pengikutnya lebih kurang 4 jam. Apabila sampai di daratan yang selamat, Firaun dan tentera-tenteranya berada di mana? Masih berada di tengah laut. Allah tutup semula. Adakah peristiwa ini benar-benar berlaku? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran Allah ceritakan. Maka dibuat kajian tentang penceritaan ini oleh orang-orang barat, orang-orang saintis, orang-orang geologi, nak beritahu bahasanya betul tak peristiwa ini. Satu penemuan oleh Profesor Maurice Buchelli, ahli bedah, Profesor Michel Durigan, ambil sampel organ dari jasad mumia yang ditemukan. Maka mereka buat kajian dan mengambil Al-Quran, baca Quran, makna. Alhamdulillah, cerita yang dibawa oleh Al-Quran ini adalah sebenar-benarnya. Bukannya Al-Quran ini daripada mulut manusia. Maka Profesor Maurice Buchelli mengucap 2 kalimah syahadah. Masya Allah, tabarakallah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penceritaan Nabi Musa ini adalah berdasar kepada nak bawa kepada kita la ilaha illallah. Adakah benar ini adalah Allah satu? Bagaimana pula kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa kita la ilaha illallah sebenar-benarnya? Maka Allah cerita dalam surah Al-Quran, innad dina indallahil Islam. Tidak ada paksaan kita nak menerima Islam, tetapi haruslah kamu benar-benar selidik. Kita ini kena betul-betul selidik. Adakah kita ni berada di agama yang sebenar-benarnya? Perkataan Allah, contoh kita ambil alif lam lam ha. Alif lam lam ha. Kita nak cerita ahad ini, fa'lam annahu la ilaha illallah ini. Benar tak? Ambil Allah, Allahul Lazi, Allahus Samad, masih ada maknanya. Yang kedua, kita buang perkataan alif, hanya ada lam lam ha.
Masih ada tak makna? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ada tak? Masih ada. Buang satu lagi lam, satu lam. Alif buang, lam pun buang. Lillahu ma fis sama. Masih ada makna lagi. Kita buang lagi perkataan lam yang kedua. Alif buang, lam buang, lam lagi buang. Tinggal huruf ha. Huwallahul ladzi. Huwallah. Masih ada makna lagi. Ini menunjukkan bahawasanya Allah itu melebihi daripada sekalian makhluk. Baik, sahabat-sahabat yang dimuliakan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita buang satu lagi. Ghaibkan terus perkataan Allah itu. Allazi la yu'minu nabil ghaib wa yuqimuna shalah. Masih ada makna lagi. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Terbuktinya di sini. Satu. Yang kedua, muslimi dan muslimah. Kita ambil perkataan lain. Perkataan apa yang kita nak ambil? Tulis boleh. T-U-L-I-S. Buang huruf S jadi tuli. Buang huruf I jadi tul. Buang huruf U L jadi tu. Buang huruf U jadi T. Buang T habis. Tak ada makna. Alhamdulillah, kita hari ini berada atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada kota Mekah ke Yathrib dengan diberi offer yang besar oleh Abu Jahal laknatullah. Diperangi, nak dibunuh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Suraqah salah satunya yang berjaya mengejar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq melalui jalan selatan, jalan laut. Nabi Muhammad dan Abu Bakar dah lalu jalan orang yang tak lalu dah. Tetapi berjaya dikesan oleh Suraqah. Kenapa Suraqah berkendakkan ini? Kerana dia nampakkan Abu Jahal menawarkan 100 ekor unta. Bayangkan 100 ekor unta. Letak 1 ekor unta 10.000. Nilai unta 10.000 darab dengan 100 ekor 1 juta. Besar pada waktu tersebut. 1400 tahun dahulu. Para jemaah dimuliakan. Sekarang tak tahu kalau nilai. Kalau nilai kawan saya hari itu, tuan-tuan dan puan-puan mati Allah SWT, dia diupah oleh kawannya juga. Suruh tembak, rasa biar bukan bunuh, bukan nak suruh dia mati, nak suruh dia rasa cedera aja. Baru RM50, baru RM100. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nilai yang sangat tinggi. Sebab itulah bersungguh-sungguh Suraqah mengejar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah Nabi Muhammad berjaya dikejar? Ya, dah berhadapan dah. Sebelum berhadapan 3 kali Suraqah kudanya terhumban ke dalam pasir. Dia minta tolong siapa? Dia minta Muhammad bin Abdullah suruh berdoa agar selamatkan kudanya. Dapat dia bangun lagi sampai 3 kali. Dah berhadapan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya pada Suraqah, wahai Suraqah, kenapa kamu begitu beria-ria mengejar kami berdua ini? Kerana apa, wahai Suraqah? Suraqah menjawab, saya kejar Abu Bakar. Abu Jahal menawarkan 100 ekor unta besar. Beginilah wahai Suraqah,
kalau saya menjanjikan kepada kamu pakaian Raja Parsi, gelang Raja Parsi, adakah kamu bersetuju dengan saya dan kamu lepaskan saya dan Abu Bakar untuk pergi menuju ke Yathrib? Muslimin dan muslimat dimati Allah Subhanahu wa taala. Suraqah terus terduduk dengan kata-kata Muhammad bin Abdullah. Tengok kan, Suraqah itu Islam ke kafir? Kafir. Hari ini muslimin dan muslimat rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana-mana kita boleh dapatkan ilmu, di surau, di masjid, dalam telefon WhatsApp, saudara kita sentiasa hantar hadis cerita kebenaran, fadilat-fadilat yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada kita. Tetapi kita masih lagi leka dengan kehidupan dunia. Kata-kata junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kata-kata yang benar. Suraqah orang kafir pun tak jadi nak bunuh Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru pertengahan perjalanan nak sampai ke Yathrib. Belum ada kerajaan lagi. Cuba bandingkan hari ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak nak kekayaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak nak pemerintahan yang di-offer oleh orang-orang kafir Quraisy. Tak nak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak umatnya, nak kita semua. Dan bagi yang mendengar seluruhnya, nak syiar Islam. Bagaimana hari ini kita syiarkan azan 5 waktu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siap waktu. Kita yang jemaah ini ingat jam berapa masuk fardu subuh, jam berapa masuk fardu zuhur, jam berapa masuk fardu asar, jam berapa masuk fardu maghrib, jam berapa masuk fardu isyak. Pak Bilal, Pak Imam dah siap berstandby. Kita yang ada ini, hadirlah rumah Allah, hidupkan syiar Islam. Apa yang dijanjikan oleh Allah dan apa yang diperkatakan, disabdakan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita adalah sebenar-benarnya. Jomlah sama-sama syiar Islam kita ini, khususnya akan diri kita. Wallahu a'lam. Akhir sekali, sebagai diri kita ini tanda kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad, banyakkan berselawat, selawat rahmat. Allahumma salli ala Muhammad, paling kurang 300 kali satu hari. Duduklah mana-mana, kupas bawang ke, potong apa-apa benda pun, hidupkan bibir kita dengan berselawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah, banyakkan Rasulullah kepada kita, dan kita sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sampai 1000 kali. Sambil bawa kereta, sambil bawa motor, sambil buat yang free lah. Kalau duduk tengah menulis nak selawat tu agak sukar juga. Berfikir, buatlah apa benda kerja yang berselawat, banyakkan. Pagi-pagi jangan lupa, YouTube pun ada pasal selawat Nabi ataupun zikir pagi. Hidupkan rumah-rumah kita dengan selawat ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita terpelihara junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Insya-Allah kita sambung lagi tentang penceritaan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Musa ini, kehebatannya perkara